Syed Shamir is a 28-year-old man from Temerloh, Pahang. He is a married young man and a father. Besides that, he is also an entrepreneur. He studied at Cosmopoint College Kuantan in the field of graphic design. He is the founder of the Arte concept and works with his partners. Arte concept is a clothing brand that has the concept of artwear and leads to the concept of abstract and lifestyle. Arte means art in French. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and good evening to all of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, Salam. today we have Mr. Shamir as our guest. He is an entrepreneur. So before we start our conversation, Mr. Shamir, may I know, do you prefer to talk in Malay or in English? Saya prefer in Malay. In Malay. Okay, pertama sekali saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya Muhammad Amir Haziq, boleh panggil Haziq. Nama saya Muhammad Kamarul Nirashki bin Azri Johari, boleh panggil Kamarul lah. Marul mungkin. Okay. Nama saya Abdul Rahman, boleh panggil Rahman. Alright. Saya Nur Izzati, panggil Zati je. Okay. Okay, Cik Shamir, kami kumpulan 3 dari UniKL Business School dalam subjek keusahawanan. Kod subjek EIB 10103. Okey, tugas kami kali ini ialah untuk menemu bual usahawan seperti Cik Shamir lah. Tapi secara alam maya. Macam mana yang kita buat sekarang ni lah. So adakah Cik Shamir sudah bersedia? InsyaAllah bersedia. InsyaAllah, okey. Cik Shamir boleh mulakan dengan latar belakang diri Cik Shamir dan juga latar belakang perniagaan Cik Shamir. Silakan. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada saudara-saudari sekalian. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih sebab jadikan saya usahawan pilihan anda untuk jalankan temu bual kita hari ini. Okey, baiklah. Pertama sekali saya ingin perkenalkan diri saya terlebih dahulu dan juga serba sedikit latar belakang perniagaan yang saya lakukan. Okey, nama saya Syed Shamir Sazwan, berumur 28 tahun dan menetap di Temerloh. Saya belajar di Cosmopoint Kuantan dalam bidang jurusan graphic design. Arte ini adalah sebuah brand berkonsepkan artwear dan menjuruskan kepada konsep abstrak dan juga lifestyle. Saya mendapat ilham nama Arte ini semasa saya sedang berkawan dengan pelajar-pelajar dalam jurusan Fakulti Interior Design di UIA Gombak. Salah seorang dari mereka melihat hasil-hasil kerja saya dan memberi buah idea untuk saya menggunakannya dalam bidang bisnes fashion streetwear. Okay, saya menamakan Arte brand ni kerana nama dia yang ringkas dan mudah disebut, yang asalnya berasal dari perkataan seni dalam bahasa Perancis. Okay. Dan Arte juga mempunyai rakan kongsi iaitu Amirul Arishman yang sekarang menetap di Kuantan. Sekarang ni kan kita tahu yang Malaysia, dunia sedang bergolak dengan pandemik COVID-19. So macam mana prestasi Arte sekarang ni sebelum berlakunya COVID-19, semasa dan waktu sekarang? Okay. Sebelum COVID-19, perniagaan yang saya pada awal pembukaan tidaklah terus melonjak. Ia mengambil masa juga. Saya telah bermula pada tahun 2013 dan ia betul-betul establish pada tahun 2015 sehingga sekarang.
Alhamdulillah, semakin lama dalam industri, semakin umum kenal lah brand Atih. Syukur Alhamdulillah. Kemudian semasa berlakunya COVID-19, prestasi perniagaan kami sedikit merundum kerana situasi pandemik COVID-19. Tetapi ia tidaklah terlalu menjejaskan sehingga kami perlu tutup perniagaan. Ia hanya sekadar cukup untuk kami roll kembali modal yang dikeluarkan. Okay. Jadi boleh saya teruskan dengan soalan nombor 2? Ya, boleh. Okey, berapakah pendapatan kasar perniagaan Atih dalam masa setahun? Dan saya nak tahu juga berapa orang pekerja yang bersama dengan Atih? Berapa ramai pekerja yang Cik Syamil ada? Secara kasar pendapatan tahunan Atih boleh mencecah 300,000 lah setahun. Buat masa sekarang kami mempunyai 4 orang pekerja yang bekerja di bahagian logistik dan juga penghantaran. 4 orang. Okay, saya teruskan dengan soalan saya yang ketiga. Okay, semenjak berlakunya wabak pandemik COVID-19 di Malaysia, kerajaan telah melaksanakan PKP di seluruh negara dan juga kerajaan telah banyak memberikan bantuan, contohnya macam BPN kepada rakyat. Jadi soalan saya, adakah bantuan daripada kerajaan mencukupi dalam membantu perniagaan Encik Syamil semasa berlakunya wabak pandemik COVID-19 ini? Okey, buat masa sekarang perniagaan kami masih stabil, Alhamdulillah. Dan bukanlah saya nak cakap memerlukan bantuan, tapi jujur saya cakap kami masih boleh bertahan. Alhamdulillah, sepanjang tempoh PKP dijalankan, sepanjang kami dalam industri, customer kami ramai terdiri daripada budak-budak remaja yang masih bersekolah. Dan kadang mereka membeli produk kami dari kami hasil daripada duit yang mereka simpan. Dan apabila PKP dijalankan dan sekolah semua tutup, mereka tidak dapat membeli dari kami. Ekonomi negara juga stabil cukup untuk makan dan survive. Tapi kami tak putus asa, kami tetap jalankan perniagaan seperti biasa. Cuma kami perlu adapt dengan situasi sekarang lah, itu saja. Okey. So, saya tengok strategi planning Cik Syamil dalam bertahan ni, orang cakap sangat hebat lah. So, boleh tak kalau saya tahu apakah cara ataupun tindakan yang Cik Syamil lakukan untuk bertahan semasa berlakunya wabak COVID pandemik 19 ni? Maksudnya dari segi kewangan ya? Yes, dari segi kewangan. Okey, untuk kekal bertahan dalam industri, kami perlu menambah produk kami sesuai dengan keadaan sekarang. Jadi kami keluarkan barangan yang berkaitan dengan semasa. Contohnya face mask yang sesuai untuk dibeli para pelanggan kami. Tetapi masih mengekalkan produk utama kami iaitu jersey dan juga produk-produk yang lain, lanyard dan sebagainya. Okey. So soalan yang seterusnya, Okey. waktu mula-mula tersebar pandemik cakap COVID-19 ni, negara Malaysia terus melakukan satu tindakan drastik iaitu lockdown. Lockdown ni memang kalau kita tengok satu Malaysia terkesan ekonomi memang down habis. So apakah yang akan terjadi selepas lockdown? Waktu lockdown ni banyak yang down, tapi selepas lockdown, adakah hasil perniagaan Cik Syamil akan melonjak naik ataupun menurun? Ya. Soalan ni lebih kurang ke arah perancangan masa depan Atih lah. Okey. Jadi apa yang saya boleh jelaskan kat sini, sales sama ada makin meningkat atau menurun selepas tempoh PKP, saya tidak boleh jangka juga kerana hal seperti itu boleh berubah. Tapi kami sudah memikirkan beberapa perancangan untuk meningkatkan lagi perniagaan kami dari sistem short term. Kami akan mencari platform barulah seperti Shopee untuk meneruskan perniagaan online berkekalan dan bertahan. Kerana seperti yang saya nampak platform Instagram sepertinya algoritmanya sentiasa berubah dari segi periklanan dan juga bilangan pengikut. Manakala dari segi strategi jangka masa panjang, saya lihat ke arah pembukaan kedai atau butik di pasaraya besar untuk lebih mudah dibeli jika negara telah bebas dari COVID-19 dan ekonomi yang semakin pulih, insyaAllah.
InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi statistik ni pada saya amat TikTok lah. Cik Syamil ada tak sedikit nasihat untuk orang-orang muda ataupun tak kisahlah siapa yang ingin mulakan perniagaan dan minat juga dalam bidang usahawan ni? Apa yang Cik Syamil boleh nasihatkan untuk kami semua? Apa yang saya boleh nasihatkan? Sedikitlah insyaAllah. Kita perlu sentiasa mendedah diri dalam mencari ilmu, terutama ilmu perniagaan lah, keusahawanan. Perlu belajar daripada bawah, perlu bersabar dalam perniagaan kerana berjaya atau tidak masih belum tahu. Jadi jangan putus asa, teruskan berusaha dan berani. Dalam bidang ni kita kena beranilah. Kita perlu ada minat yang mendalam dalam bidang perniagaan yang kita ingin ceburi. Ikhlas dalam perniagaan dan jauhi sifat dengki kerana kita perlukan kenalan untuk memperbesarkan perniagaan kita. Akhir sekali yang paling penting, jaga hubungan kita dengan Allah. Itu yang paling penting. InsyaAllah. So terima kasih Cik Syamil atas segala ilmu yang Cik Syamil share. Itu semua ilmu untuk kami. Supaya dengan nasihat Cik Syamil, anak-anak muda yang lain akan terus cakap bersemangat mengikuti cara-cara Cik Syamil dalam rebranding ataupun menstabilkan perniagaan mereka sendiri. So akhir kata saya doakan semoga Cik Syamil dan perniagaan Cik Syamil akan bertambah maju. Segala harapan Cik Syamil semua akan cakap dilaksanakan dan ditunaikan oleh Allah. Sekian sahaja daripada kami. Saya mohon maaf kalau soalan-soalan saya ataupun cara saya bercakap menyakitkan hati ataupun menggurui perasaan Cik Syamil. Perasaan kawan-kawan saya dan cara-cara kawan-kawan saya. Saya harap Cik Syamil tak makan hati lah. Terima kasih Cik Syamil yang banyak kepada Allah. Saya line ni problem sikit Cik Syamil. Oh tak apa, masih jelas insyaAllah. Okay. Okay Cik Syamil. Terima kasih Cik Syamil. Terima kasih juga. Terima kasih juga kerana berjemput. Okay, terima kasih Cik Syamil. Ya, sama-sama. Semoga anda semua berjaya dalam bidang yang anda ceburi insyaAllah. Terima kasih Cik Syamil. InsyaAllah, amin. Terima kasih.